Hai, Assalamualaikum. Untuk pagi hari ini kita nak tengok satu lagi topik berkenaan dengan Be Environmental Conscious. Maksudnya kita lihat kepada persekitaran kita, apa yang boleh menyebabkan, apa yang boleh menyumbang kepada masalah kesihatan. So kita tengok apa yang ada dekat sini. So kesihatan sistem imun dan kesihatan bumi adalah sangat berkait rapat. Kalau kita nak sihat, kita kena pastikan bumi ataupun persekitaran kita pun sihat, barulah kita sihat. Kalau persekitaran kita tak sihat, sama jugalah kita juga akan tak sihat. Dalam kebanyakan situasi, pilihan gaya hidup sihat untuk planet juga berlaku untuk sistem imun. Antara sebabnya kenapa, tengok kenapa kita perlu pastikan persekitaran kita sihat kalau kita nak sihat. Yang pertama, less toxic pollution. Kurang kita, macam mana kita nak lesskan pencemaran toksik ni. Yang pertama, kita kurangkan penggunaan produk makanan yang mengandungi tinggi bahan toksik ataupun heavy metal. Juga membantu mengurangkan pencemaran tanah, laut, udara, di mana kebanyakannya boleh rosakkan tumbuhan, populasi haiwan dan kebanyakan pencemaran persekitaran ini toksik kepada badan dan sistem imun. Yang kedua, kita cuba dapatkan nutrisi yang terbaik yang kita boleh dapat. Dapatkan bahan-bahan organik, elak sayuran industri ataupun komersial, haiwan atau madu, di mana secara signifikan mengurangkan pendedahan terhadap toksik yang berbahaya. Juga enhance contents nutrisi dalam makanan juga akan bantu kuatkan kesihatan imun. Juga bermaksud kita membantu untuk tingkatkan demand kualiti produk yang akan juga tingkatkan standard dan kualiti kehidupan haiwan, tumbuhan itu sendiri. Kita, kalau boleh, kita cari produk-produk yang berkualiti. Memang kalau kita tengok ini sukar kan, even kita nak dapat makanan-makanan berkualiti, bahan organik, ataupun even kata apa, contohnya macam ayam, susah kita nak dapat, dan kalau kita dapat pun mahal. Tapi kita kena cuba juga. Bila kita cuba untuk diri kita sendiri, makin ramai orang yang akan demand untuk produk yang macam ni, mudahlah kita akan dapat produk-produk berkualiti. Sebab dia bergantung kepada demand. Kalau demand kita mencari makanan-makanan yang tak berkualiti, yang murah ni, so demand untuk makanan-makanan yang high quality ni kurang. Sebab tu dia jadi mahal. Sebab tu kita, kalau boleh, kita ada duit, kita invest kepada makanan-makanan atau produk-produk berkualiti, supaya kita membantu untuk tingkatkan balik demand untuk produk-produk yang berkualiti ni. Bukan untuk siapa, untuk kita dan untuk generasi-generasi yang akan datang. Okay, yang ketiga, kita kurangkan penggunaan chemical dan sumber tenaga. Makan makanan sebenar, elak makanan proses sebanyak yang boleh untuk bantu kurangkan chemical daripada makanan, sumber tenaga, makanan dalam pack mana mengandungi toksik, dan pembaziran kepada bumi juga membantu untuk menyokong kesihatan imun. Yang keempat, kita kurangkan carbon footprint. Beli sumber makanan yang tempatan, ia lebih segar, lebih bernutrisi berbanding belian daripada sumber yang jauh. Kalau boleh, kita beli makanan ataupun produk lokal sahaja. Sebabnya kalau kita beli contohnya buah-buahan import ni, kita tahu dah banyak dia menggunakan bahan-bahan chemical untuk kekalkan kesegaran dia. Tak logik kalau kita nak dapatkan satu yang fresh yang datang daripada luar. Tak mungkin kita dapat. Okay, sumber makanan yang diimport dari luar adalah satu pembaziran kerana ia boleh dihidupkan ataupun kita boleh dapat dalam negara kita. Kenapa kita perlu nak sampai nak import? Padahal kita boleh je dapatkan daripada sumber dalam. Sebab tu kita duk pesan ke orang, duk ingat ke orang, beli daging tempatan, beli daging yang fresh, jangan beli daging import. Sebab membazir saja, dan kita tahu, dan kita tak tahu pun kalau daging import tu kita tak boleh nak trace pun kata apa sumber dia tu. Sebab tu kita, kalau boleh, kita cari daging-daging tempatan saja, banyak saja cari dekat kawasan yang kita duduk. Dan yang kelima, kurangkan penggunaan minyak dengan lebihkan pergerakan tubuh badan. Contoh berjalan, cycling. Kita kurangkan transportation dan kuatkan sistem imun dan kurangkan fossil fuel. Kalau kita bekerja dekat-dekat, kita bolehlah jalan kaki ataupun kita cycling kan. Itu lebih better. Yang keenam, greater connection to the earth. Dengan melakukan aktiviti luar dengan kerap dan berhubung dengan nature, kita akan mendapat lebih banyak kesihatan dan kuatkan kita punya sistem imun. Lebihkan masa outdoor, jangan duduk terperangkap dalam rumah aja, sebab kita nak benefit daripada grounding tu sendiri. Lebih menghargai dunia nature, kurangkan masa indoor, kurangkan masa menonton televisyen ataupun komputer ataupun lain-lain lah, gadget semua kita kurangkan, kita lebihkan waktu di luar. Okay, and then yang ketujuh, less light pollution. Kurangkan penggunaan lampu waktu malam, baik untuk kita dan bumi. Pencemaran lampu terutama blue light mengganggu circadian rhythm, world life,
termasuklah tumbuhan, burung, serangga, haiwan, di mana mengganggu pembesaran dan pembangunan mereka lah. Ini untuk haiwan. Sama juga kalau kita manusia pun, malam tu sepatutnya kita tidur, tapi kalau kita mengubah, disebut sebagai circadian rhythm ni, kita mengubah biologi tubuh badan kita bekerja lah. Ia juga merosakkan kesihatan kita, termasuklah imuniti, waktu tidur kita dan kesihatan circadian itu sendirilah. Yang ke-8, kita kurangkan penggunaan antibiotik. Kita perlu ingat, antibiotik adalah satu keperluan, tapi tak bermaksud setiap masa kita perlu ambil antibiotik. Benda ni dia kena timbang-timbang sama ada kita perlu ambil ataupun kita tak perlu ambil. So antibiotik adalah keperluan di waktu-waktu tertentu, tapi tak bermaksud setiap masa ia perlu digunakan. Pengurangan antibiotik perlu untuk kekalkan keseimbangan bakteria dalam tubuh badan, yang penting untuk kesihatan imun. Sebabnya antibiotik kalau kita makan, dia juga boleh mempengaruhi ataupun merosakkan kita punya mikrobiota dalam usus. Sebabnya antibiotik ni dia tak boleh pilih pun bakteria baik, bakteria jahat. Semua bakteria tu semua dia akan buang lah, dia akan buang. That's why kita nak kurangkan. So nak kepada orang yang dah ada masalah ni, ada masalah usus ni, yang mikrobiota dia tak seimbang ni, lagilah problem kalau dia duduk kerap makan antibiotik ni. Dengan membuat pilihan, anda akan bantu untuk tingkatkan kesihatan sistem imun tubuh badan. Sebab kita tahu sistem imun juga terbentuk daripada bakteria usus ni. Kalau bakteria usus ni weng, macam mana kita nak sihat? Memang taklah kita sihat. Okay, so itu antara persekitaran yang kita kena check lah. Persekitaran kita yang ada di sekeliling kita. Kadang-kadang benda ni kita tak perasan. Yang ni kita ambil sebagai satu knowledge, supaya kita dapat benefit ataupun manfaat daripada persekitaran kita. Okay,